ada di kalangan umat Islam yang tidak mampu berpuasa, tuan-tuan. Ada lagi yang tidak mampu berpuasa. Antara asbabnya ialah tuan-tuan syahid fi sabilillah. Maka dalam mukadimah saya pada malam ini, tuan-tuan, marilah kita sama-sama muhasabah diri kita, ya? Sebab tu ulama mengatakan Ramadan yang sama, natijah yang berbeza. Ramadan yang sama, natijah yang berbeza. Satu ungkapan yang cukup kalau kita lihat, ia memberi kesan pada hati kita. Tuan-tuan dan Allah SWT, ya? Pagi tadi kita melihat tatkala kita dalam lebih kurang pukul 10 pagi ataupun 9.55 pagi di Gaza, 5.45 pagi, tuan-tuan, kita melihat mereka dalam keadaan bersahur, tuan-tuan. Dalam keadaan bersahur, mereka hanya makan bom-bom atau asap daripada F-16 Israel As-Sahyuniyah ataupun Yahudi laknatullah alaih. Bila sebut perkara ini, maka saya teringat Allah SWT telah pun berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadallah alaih faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Tuan-tuan dan Allah SWT, Imam Ibn Katsir dalam menafsirkan ayat ini, dalam tafsirnya yang kena tafsir Ibn Katsir, bila sebut tentang ayat ini, tuan-tuan, ulama kebanyakan menangis. Kerana apa, tuan-tuan? Ayat ini betul-betul memberi kesan kepada orang-orang yang beriman. Di samping mereka beribadah, mereka juga berjihad fi sabilillah. Tuan-tuan dan Allah SWT, sedikit hari ini Gaza, sebut betul-betul, tuan-tuan, Gaza, daripada perkataan Gaza, kita panggil Gaza, kan? Gaza, satu bumi yang Allah SWT berikan di atas muka bumi ini, dalam peta dunia, yang dipanggil juga sebagai penjara paling besar di dunia. Itu adalah fakta. Berada di mana penjara yang paling besar di dunia? Di Gaza. Tuan-tuan rahimahumullah, Gaza satu bandar yang cukup mulia. Apa yang tidak mulianya, tuan-tuan? Kerana imam mazhab kita, Imam Syafi'i rahimahumullah, lahirnya di Gaza, tuan-tuan. Bumi yang cukup mulia hari ini dikepung dari berbagai sudut oleh Israel laknatullah alaih. Tuan-tuan dan Allah SWT mengimbau kembali sejarah Palestin apabila dilancarkan intifadah. Tuan-tuan, kita melihat pejuang yang pertama yang lahir, Yahya Ayash, kemudian Izzuddin Al-Qassam. Mereka ni adalah tokoh-tokoh pejuang Palestin, tuan-tuan. Kemudian mereka syahid. Kemudian siapa lagi, tuan-tuan? Berapa kurun selepas daripada itu adalah Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin meninggal dunia, tuan-tuan, syahid juga di kursi rodanya. Beliau digantikan oleh Dr. Abdul Aziz Ar-Rantisi, hafizahullah wa rahimahullah. Seorang yang lantang berkata, aku boleh memilih dua perkara dan aku akan pilih satu perkara, antara aku mati sakit jantung di hospital ataupun Apache. Tuan-tuan untuk Allah tahu Apache? Saya pun tak tahu, tuan-tuan. Apache helikopter yang cukup handal, kita katakan, di kalangan tentera ataupun militeri Amerika Syarikat, tuan-tuan. Kemudian dia meninggal dunia. Yang terkini kita lihat berapa tahun sebelum negeri ini, 1 tahun yang lepas, Syekh Ahmad Al-Jabari yang juga dibeli keretanya oleh F-16 Israel laknatullah. Begitulah, tuan-tuan, apa yang saya ingin katakan pada malam ini. Ayat Allah SWT kata tadi, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadallah. Ada di kalangan orang-orang beriman, pemuda-pemuda ini, dia memeterai janji Allah SWT dan berjanji, faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Mereka ini ada yang berkorban, tuan-tuan, dan ada di kalangan mereka yang bersedia. Aku bersedia hari ini aku akan mati syahid fi sabilillah. Itulah yang ada dalam jiwa-jiwa orang-orang Palestin. Maka kepimpinan yang ada hari ini, iaitu Netanyahu laknatullah alaih, beliau sudah tersilap. Kalau beliau katakan menyerang Gaza pada bulan Ramadan, beliau tersilap. Kerana umat Palestin ataupun yang lebih khusus Gaza sedang menanti-nanti mereka akan juga menikah
Gaza akan lahir beribu-ribu lagi tokoh yang menanti-nanti untuk mereka syahid fi sabilillah. Itu yang ada dalam jiwa orang Palestin. Yang kedua tuan-tuan, ayat yang saya bacakan pada mula-mula tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuan-tuan dan Allah SWT, bila sebut ayat ini, saya yakin para asatizah, para ulama yang duduk di meja ini sebelum daripada saya pun banyak menerangkan ayat ini. Tuan-tuan dan Allah SWT, bila Allah SWT mensyariatkan puasa yang pertama yang berlaku pada tahun 2 Hijrah Rasulullah SAW, umat Islam yang sebelum daripada kita hari ini berpuasa, macam mana hukumnya tuan-tuan? Mereka berpuasa daripada maghrib satu hari sampailah ke waktu Isyak. Mereka berpuasa daripada maghrib hingga ke waktu Isyak. Tuan-tuan untuk Allah SWT, kerana apa? Kerana tempoh fatrah yang Allah Ta'ala berikan ketika itu, hukum menyatakan puasa hanya berbuka pada waktu maghrib. Pada waktu maghrib, kemudian selepas waktu Isyak mereka akan berpuasa. Tuan-tuan untuk Allah SWT, maka turunlah ayat Allah SWT yang seterusnya. Ulama menyatakan kita berpuasa daripada terbit fajar hinggalah kebenar matahari. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT kerana memberikan kita puasa yang cukup bernilai. Soalannya tuan-tuan, saya lontarkan kepada tuan-tuan, bagaimanakah puasa kita pada hari ini? Adakah sama puasa kita dengan puasa orang-orang sebelum daripada kita? Adakah puasa kita hari ini masuk malam yang ke-15 dah cukup 15 juzuk kita membaca Al-Quran? Tuan-tuan dan Allah SWT, sebentar nanti insya-Allah ada kesempatan saya akan berikan tuan-tuan petua untuk menghatamkan Al-Quran dengan cara terbaik di dalam bulan Ramadan. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah SWT menerangkan kalimah la'alla. Tuan-tuan, la'alla ni bahasa Arab dan bahasa Melayu disebut sebagai mudah-mudahan. Maka kata ulama, mudah-mudahan ini tanda tidak semua berhasil mencapai takwa di hujung Ramadan. Sebab itu saya ingat lagi waktu mula-mula yang berceramah di Masjid Sungai Ramal luar ini, Dr. Suki ataupun Dr. Suki Osman kan, dari UPM. Beliau menyatakan kita ni tuan-tuan, makin lama kita bersolat tarawih, makin sedikit orang yang datang. Jadi dia kata, macam mana cara nak praktik ataupun adakah itu lebih rasional untuk kita jalankan tuan-tuan? Kita berceramah malam ni tuan-tuan, sepatutnya kita tangkap gambar tuan-tuan. Lepas tangkap gambar, kita shoot seorang muka ni tuan-tuan, dia tampal ke belakang. Kemudian bagi yang tak datang besok kita tanda pangkah, dia kata. Maknanya tuan-tuan, kalau yang kena tanda pangkah tu maksudnya dah tak datang lah tuan-tuan. Tuan-tuan dan Allah SWT, sebab itu makin lama makin sedikit itu adalah menjadi adat kita bagi orang-orang yang dipilih Allah SWT dalam meneruskan ibadah. Kemudian tuan-tuan dan Allah SWT, saya teringat beberapa hadis Rasulullah SAW yang dinafalkan hadis ini dalam satu kitab yang cukup bagus kalau tuan-tuan nak baca tatkala tuan-tuan berada di ibadah bulan Ramadan, kitab Siyam Nabi SAW. Nabi SAW telah bersabda, rubba sa'imin hazzuhu min siyamihil ju'u wal 'atash wa rubba qa'imin hazzuhu min qiyamihis sahar. Berapa ramai orang yang berpuasa, kata Nabi, namun hanya mendapat rasa lapar dan dahaga. Dan berapa ramai yang mengerjakan solat malam hanya dapat syahara. Sahara ini dipanggil sebagai mengantuk. Tuan-tuan, ini adalah satu peringatan inzal daripada Nabi Muhammad SAW kepada kita. Ini tuan-tuan dan Allah, bila kita kata Ramadan ini bulan yang cukup hebat, tuan-tuan, analoginya cukup banyak. Analoginya cukup banyak. Tuan-tuan dan Allah, bayangkan ibadah-ibadah lain tuan-tuan. Kalau ibadah lain tu dalam rukun Islam tuan-tuan ada 5 tuan-tuan. Sebab itu rukun Islam ni berbeza kiraan secara matematik ataupun aritmetik tuan-tuan. Kalau dalam matematik tuan-tuan, 5 tolak 4 jadi berapa tuan-tuan? Jadi salah tempat tu saya tanya tuan-tuan, 5 tolak 4 jadi 3 tuan-tuan. Betul kan? Betul kan? Tapi di dalam
Islam tuan-tuan, 5 tolak 4 ataupun 5 tolak 1 jadi berapa tuan-tuan? Jadi kosong tuan-tuan. Jadi kosong. Sebab itu ibadah kita lihat satu persatu. Syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan bersyahadah di dalam salat. Tuan-tuan bersyahadah, tuan-tuan dengar, sahabat di sebelah kita juga dengar. Satu. Yang kedua tuan-tuan, sesuatu tuan-tuan melakukan solat, ibadah yang wajib, solat 5 waktu sehari semalam. Tuan-tuan melakukan solat, ya? Tuan-tuan melakukan solat, sahabat kita nampak, kita sendiri yakin kita sedang melakukan solat dan orang lain nampak tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan menunaikan zakat. Zakat masuk zakat fitrah di dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan melakukan zakat dengan nafas dan dengan niat. Amil nampak kita melakukan zakat dan orang lain nampak kita berzakat. Kemudian tuan-tuan melakukan sya'airullah, iaitu menunaikan haji di Baitullah ataupun umrah. Orang lain nampak kita tawaf, orang lain nampak kita sa'i, kita melontar dan sebagainya, orang lain nampak. Tapi saya nak tanya tuan-tuan, ada satu ibadah yang orang lain tak nampak tuan-tuan. Apa dia tuan-tuan? Iaitu puasa. Sebab itu Allah SWT berfirman dalam hadis yang dikatakan dalam hadis Qudsi yang Nabi SAW bersabda, semua amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Kecuali puasa, ia adalah untukku dan aku akan membalasnya. Ini janji Allah SWT terhadap orang yang berpuasa. Sebab itu kita melihat puasa ni benda yang tak nampak tuan-tuan. Tuan-tuan pernah bekerja, balik rumah, mandi, buka shower kita, sampai ke mulut kita telan tuan-tuan. Isteri kita tanya, apa puasa tak? Puasa. Siapa boleh tahu tuan-tuan? Siapa-siapa pun tak tahu. Sebab itulah ibadah puasa ni antara Allah dengan hamba-Nya. Allah SWT akan memberikan, melipat gandakan amalan orang yang berpuasa bersungguh kerana Allah SWT berbeza dengan amalan yang lain. Dan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, seorang ulama yang terkenal yang ilmu hadis, dia mengatakan puasa ini kenapa diangkat martabat oleh Allah SWT? Kerana puasa inilah antara salah satu amalan yang tidak dicemari oleh perbuatan riya adalah puasa. Tuan-tuan, mungkin ibadah kita yang lain tuan-tuan, kadang-kadang kita solat tuan-tuan, solat ba'diyah dan juga qabliyah. Kadang-kadang kita solat sebab orang lain solat, kita pun solat, maka timbul rasa riya dalam diri kita. Kemudian kita orang lain qiyamul lail dengan asbab kerana Allah Ta'ala, tapi kita qiyamul lail kerana nak jaga hati penduduk amal kita untuk mengimarahkan dan sebagainya, bukan kerana Allah Ta'ala, timbul rasa riya pada diri kita. Tapi ibadah ini tuan-tuan, puasa adalah salah satu ibadah yang terhindar ataupun tidak dicemari oleh riya, kata ulama. Kerana itulah banyak yang Allah SWT berikan di dalam bulan Ramadan, yang mana-mana kalau kita amalkan, kita sungguh-sungguh mengamalkan ibadah ini, kata Nabi, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atau kama qala Rasulullah. Siapa yang berpuasa kerana Allah Ta'ala, mengharapkan redha Allah SWT, diampunkan dosa-dosa dia yang sebelum daripada ini. Itu adalah janji Nabi Muhammad SAW. Maka pada malam ini tuan-tuan dan rahmati Allah SWT, saya akan kongsikan kepada tuan-tuan beberapa perkara yang boleh kita berikan perhatian ataupun beberapa perkara yang boleh kita amalkan supaya puasa ibadah kita bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar tadi saya katakan tuan-tuan tentang membaca Al-Quran ataupun nak mengkhatamkan Al-Quran. Tuan-tuan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita lihat pada ulama yang terdahulu daripada kita, umpamanya tuan-tuan Imam Syafi'i yang saya sebutkan awal-awal tadi. Imam Syafi'i rahimahullah, dalam riwayat dia, dalam riwayat hidup Imam Syafi'i, ulama menyatakan Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan mengkhatam Al-Quran sebanyak 60 kali tuan-tuan. 60 kali dalam bulan Ramadan. Kita dalam bulan Ramadan berapa kali tuan-tuan mengkhatam Al-Quran? Tak tahu tuan-tuan. Malam ni pun terlepas juzuk yang ke-15. Tuan-tuan dan Allah SWT. Sebab itulah
Dia kata Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran 60 kali dalam bulan Ramadan. Ada seorang ulama ni namanya Imam Ibn Haddad rahimahullah. Imam Ibn Haddad rahimahullah ini dia datang 100 tahun selepas wafatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Dia mengkaji tentang Imam Syafi'i, iaitu guru dia, imam mazhab kita dan tuan-tuan. Sehingga dia berazam, aku ingin mengkhatamkan Al-Quran melebihi Imam Syafi'i. Maka dalam riwayatnya tuan-tuan, dalam riwayatnya Imam Ibn Haddad dikatakan beliau hanya dapat mengkhatamkan Al-Quran khusus dalam bulan Ramadan sebanyak 59 kali. Tak boleh nak lawan dengan Imam Syafi'i rahimahullah sebanyak 60 kali. Tuan-tuan dan Allah SWT, itu dalam bulan Ramadan. Ingat, dalam bulan Ramadan, belum lagi di bulan-bulan yang lain. Sebab itu Imam Syafi'i antaranya gurunya Imam Malik rahimahullah. Ulama ni tuan-tuan, saya teringat waktu saya belajar di Jordan tuan-tuan, bila kita belajar di sana tuan-tuan, guru-guru kita ni tuan-tuan, bila tiba bulan Ramadan, mereka cepatkan kuliah. Mereka cepatkan kuliah. Kami pelajar Malaysia ni pelik, sebab apa cepat sangat ni? Tak sempat nak baca. Nanti takut tak boleh nak jawab dalam peperiksaan. Rupanya biasanya macam tu tuan-tuan, para ulama. Mereka ni mengejar bulan Ramadan. Bila tiba bulan Ramadan tuan-tuan, mereka akan stop kuliah. Kalau sebelum ni ada ulama yang mengajar ilmu hadis, ada ulama yang mengajar ilmu tafsir, ada ulama yang mengajar ilmu Al-Quran, mereka akan stop. Mereka akan berhentikan kuliah mereka. Kerana apa tuan-tuan? Mereka nak khususkan untuk menghatam ataupun menghadamkan Al-Quran. Tuan-tuan rahimahullah. Sebab itu ya, saya nak berikan tuan-tuan mungkin nak sedikit sebanyak tips untuk menghatamkan Al-Quran walaupun kita berbaki 15 lagi tuan-tuan. Sebab itu kalau tuan-tuan sentiasa baca dalam mazhab Al-Quran yang kita baca hari ini, iaitu mazhab ataupun Rasam Usmani. Yang mana Rasam Usmani ni tuan-tuan, kalau baca daripada surah Al-Baqarah sehinggalah surah An-Nas, yang terakhir muka suratnya adalah 604 Ustaz tu ya tuan-tuan, 604 bagi Rasam Usmani. Tuan-tuan, 604 muka surat nak habiskan dalam bulan Ramadan. Saya yakin kita tak mampu nak tiru Imam Syafi'i rahimahullah menghatamkan 60 kali tuan-tuan dalam bulan Ramadan ya? Tapi tuan-tuan sekurang-kurangnya ingat, mungkinkah ini Ramadan yang terakhir buat kita? Sekurang-kurangnya bila Allah SWT tanya nanti di akhirat, wahai sebulan dan sebulan, apa yang kamu lakukan dalam bulan Ramadan? Wahai Allah, aku dapat menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Masya Allah, kita gembira ya tuan-tuan, dapat menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Maka tuan-tuan, 604 muka surat ini tuan-tuan tak boleh nak habiskan dalam tempoh masa yang sekejap. Kita bahagikan tuan-tuan. Umpamanya tuan-tuan, malam Lailatul Qadar, malam yang Allah Ta'ala janjikan dalam bulan Ramadan, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Tuan-tuan, kata ulama, yang paling rajin tahun malam Lailatul Qadar berlaku pada malam ke-27 Ramadan biasanya ya? 604 muka surat, tuan-tuan bahagikan dengan target kita boleh khatam Al-Quran pada malam yang ke-27. Maka tuan-tuan akan dapat lebih kurang berapa tuan-tuan? Buka kalkulator tuan-tuan ya? Lebih kurang 22 muka surat something, lebih sikit 22 muka surat lah tuan-tuan. 22 muka surat tuan-tuan nak habiskan satu hari. Boleh tak tuan-tuan? Tak boleh Ustaz, tak darat. Doa syaitan kan. 22 muka surat tuan-tuan bahagilah pula dengan 5 waktu sehari semalam solat. Tuan-tuan bayangkan kalau kita ada anak tuan-tuan, kita bagi dia nasi satu pinggan, adik kita, anak kita yang kecil, mungkin dia tak boleh nak habiskan. Macam mana cara kita nak suruh dia habiskan? Kita bagi pada alung, kita bagi pada anak, pada acik, pada adik, maka habislah nasi yang begitu banyak. Macam itulah juga kita dalam menghabiskan mashaf ataupun Rasam Usmani yang saya sebutkan tadi. Maka kita akan dapat tuan-tuan lebih kurang satu hari bernilai 5 ataupun 4 muka surat selepas
Maka Nabi Muhammad SAW telah berfirman, telah bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat syayatin." Apabila tiba bulan Ramadan, maka pintu jannah, pintu syurga akan dibuka. Wa ghuliqat abwabun nar, akan ditutup pintu neraka. Wa sufidat syayatin, maka akan dibelenggu para syaitan ataupun nafsu. Tuan-tuan rahimahumullah, bila sebut perkara macam ni, saya ingat satu analogi yang cukup mudah dalam bulan Ramadan. Umpamanya tuan-tuan, kita hari ini ada satu pasar raya. Pasar raya ni tuan-tuan yang paling terkenal di Malaysia. Apa ya tuan-tuan? Maidin. Tak terkenal ke? Concept lagi tak terkenal. Pavilion tuan-tuan terkenal kan? Umpamanya begitu. Dia menawarkan beli satu tuan-tuan barangan daripada pasar raya itu dapat 10. Saat beli satu dapat 10. Beli satu langsir tuan-tuan dapat 10 set langsir. Senyum ibu-ibu kita. Beli satu set baju raya dapat 10 set yang lain. Begitu juga dalam barangan-barangan yang lain. Beli satu dapat 10. Tuan-tuan, tak kala kita nak pergi ke pasar raya itu, tiba-tiba jalan nak pergi ke pasar raya dikosongkan, khusus untuk mereka yang dapat tawaran untuk pergi ke pasar raya. Sampai-sampai di traffic light tak ada warna kuning, tak ada warna merah tuan-tuan, semuanya hijau. Kerana apa? Kerana kita nak pergi ke pasar raya itu. Kemudian polis pula jumpa kita, polis tak tahan tuan-tuan. Dia cakap nak pergi mana? Pasar raya sekian-sekian. Kerana ada tawaran beli satu dapat 10. Polis bagi jalan tuan-tuan. Tetapi yang peliknya tuan-tuan, kita tak berminat. Kita langsung tak berminat dengan ganjaran dan tawaran yang disebut oleh pasar raya tersebut. Macam itulah juga dengan Ramadan. Bila Allah SWT menyatakan yang paling khusus dalam surah Al-Qadar yang saya bacakan tadi, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan 83 tahun 4 bulan. Mana mungkin kita tak boleh menghadapi umur 83 4 bulan dalam tempoh sekarang. Bahkan Rasulullah SAW sendiri wafat pada umurnya ketika 60 tahun. Tuan-tuan dan Allah SWT, bila Allah Ta'ala menyatakan ganjaran orang yang berpuasa, dengan syaitan juga dibelenggu dan nafsu juga dibelenggu sama, tetapi kita tak berminat dengan tawaran Allah, kita tak berminat dengan syurga Allah, iaitu syurga yang khusus seorang berpuasa adalah pintu ar-rayyan. Kemudian kita tidak tahu tentang ataupun kita tak kisah dengan apa yang disebut sebagai neraka Allah SWT, maka tidak boleh dikatakan kita ni antara orang-orang yang la'allakum tattaqun, yang memohon takwa kepada Allah SWT di akhir-akhir nanti. Kita ni umpama tuan-tuan berada di Universiti Ramadan, ijazah kita nampak, ijazah yang kita akan dapat nanti di akhir nanti, ijazah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kita tidak mahu ganjaran ataupun kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala janjikan pada kita orang-orang yang beriman? Kemudian mungkin yang terakhir tuan-tuan, saya nak sentuh mengenai Lailatul Qadar itu sendiri tuan-tuan. Bila sebut surah Al-Qadar ini mesti sinonim dengan bulan Ramadan. Ironinya tuan-tuan, bulan yang saya sebut 1000 bulan bersama 83 tahun 4 bulan ini tuan-tuan, kita tidak mampu nak mencapai umur yang begitu panjang. Tetapi di zaman dulu tuan-tuan, di zaman Bani Israel umpamanya, ada umur di kalangan mereka yang cukup panjang. Mereka ini beribadah sehingga lebih 1000 bulan tuan-tuan. Bukan saja beribadah kepada Allah SWT, di siang hari mereka berjihad fi sabilillah. Mereka inilah yang Nabi katakan mereka yang betul-betul beriman kepada Allah SWT sehingga mereka dapat mencapai takwa. Kemudian Nabi dan juga Allah SWT mengetahui umat yang terdahulu, iaitu kita tuan-tuan yang dipilih Allah SWT untuk menghadapi umat-umat di akhir zaman ini. Mereka beribadah walaupun mereka tidak mampu mencapai umur yang segitu panjang
Ramadan ini Ramadan yang paling akhir bagi kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang paling disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, jangan biarkan